مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan teruskan lagi pembahasan masih di dalam faslun fil haidi wan nifasi wal istihadah, tetapi sekarang masuk ke dalam pembahasan wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a, perkara yang diharamkan kepada orang yang junub ada 5 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu, dan diharamkan 'alal junubi kepada orang yang junub khamsatu asya'a. Jadi perkara-perkara yang diharamkan kepada orang yang junub ini ada berapa perkara? Ada 5 perkara. Ahaduha, yang pertama adalah as-salatu, salat. Solat yang macam mana? Fardhan aw naflan, baik dia itu solat fardu ataupun solat sunat. Mutlak, solat macam mana pun kalau dalam keadaan junub, maka haram ke atas orang yang junub itu untuk melakukan solat, baik solat fardu ataupun solat sunat. Kemudian yang kedua, wasani, yang kedua, qira'atul Qur'ani, membaca Al-Quran. Ghairi mansukh tilawati ayatan kanat aw harfan. Jadi ada ghairi mansukh tilawati ayatan kanat aw harfan, membaca Al-Quran selain Al-Quran yang telah dinasahkan, telah dimaksud pembacaan dia di dalam Al-Quran. Ayatan kanat atau harfan, baik berupa ayat ataupun huruf. So sebenarnya ada ayat-ayat yang di dalam Al-Quran tu dia telah dinasah. Seperti contoh, asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zana farjumuhuma. Ada ayat tu di dalam Al-Quran. Sekarang dia dah dimasuk, dah dinasah, tak ada dah ayat tu dalam Al-Quran. Maka membaca ayat tadi yang saya baca tu tidaklah dilarang kerana dia telah dimasukkan. Kemudian wa kharaja bil qira'atil Qur'ani, dikecualikan dengan bacaan Al-Quran adalah at-Tauratu wal Injilu, membaca kitab Taurat ataupun kitab Injil. Membaca kitab Taurat ataupun kitab Injil ni bagi orang yang junub tak ada masalah. Begitu juga amal azkarul Qur'ani fatahillu la bimaksudil Qur'an. Adapun membaca zikir-zikir Al-Quran, fatahillu, maka dihalalkan la bimaksudil Qur'an, tetapi bukan dengan niat membaca Al-Quran. Seperti contoh putri, dia baca doa, minggu lepas dia baca doa naik kenderaan, yang mana doa naik kenderaan itu bersumber daripada Al-Quran. Tetapi ketika dia membaca ayat itu la bimaksudil Quran, bukan dengan niat membaca Quran, maka dimasuk dalam membaca di dalam azkarul Quran, zikir-zikir Al-Quran, maka diperbolehkan. Maka bukanlah tak boleh baca terus. Ada ayat-ayat yang dia ini termasuk dalam azkar, zikir-zikir. Kemudian yang ketiga adalah mashul mushafi, menyentuh mushaf Al-Quran. Wahamduhu min babi aula, apatah lagi membawa menyentuhnya dia haram, apatah lagi. Yang keempat, at-tawafu, tawaf. Fardhan aw naflan, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Kenapa tawaf tak boleh? Sebab li'annahu bimanzilatis solat, sebab tawaf ini termasuk tempatnya solat, maksudnya dia sama dengan solat.
Yang kelima, yang terakhir ni, yang kelima, perkara yang diharamkan bagi orang yang junub adalah al-maksu fil masjidi, berdiam diri di dalam masjid. Li junubin muslimin, kepada orang yang junub yang Islam. Jadi kalau dia junub, dia Islam, maka diharamkan untuk dia berdiam diri di dalam masjid, dia tak keluar, dia duduk di dalam masjid. Illa di daruratin, kecuali dia berdiam diri itu ada darurat, maka diperbolehkan. Macam mana contoh dia? Kaman ihtamala fil masjidi, seperti ada seorang dia ihtilam. Ihtilam ni mimpi basah. Dia ihtilam fil masjidi, di dalam masjid, wa ta'azzara khurujuhu minhu, dan dia ada uzur untuk dia keluar daripada masjid tu. Apa uzur dia? Li khaufin, kerana takut ala nafsihi, sesuatu yang akan terjadi pada dirinya kalau dia keluar, au malihi, ataupun harta dia kalau dia keluar dari masjid. Maka kalau ada dua sebab ini, maka dia termasuk uzur. Dia boleh untuk duduk dalam masjid walaupun dalam keadaan junub. Tetapi kalau tidak ada uzur ini, maka dia tidak masuk dalam darurat, maka dia perlu keluar dari masjid. Dia berdiam diri. Tapi ada lagi, ammal uburul masjidi maron bihi. Kalau dia amal uburul masjidi maron bihi ni, dia jalan, dia masuk masjid, tetapi dia tak berdiam diri, dia masuk ke masjid. Min ghairi muksin, tanpa dia menetap. Fala yahrumu, maka tidak haram. Jadi walaupun dia junub, dia boleh masuk masjid lalu. Tapi jangan dia berhentilah kat dalam masjid tu, jangan dia duduk melepak je. Bal, tetapi wala yukrahu fil as-sahih, menurut pendapat as-sah, tidak makruh, boleh. Dia lalu je masjid, dia lalu. Tetapi kalau tarodud macam mana? Tarodud ni dia berpusing-pusing. Contoh kalau macam kat dalam office ni, dia pergi tempat Nat, satu dia pergi tempat Su, satu dia pergi tempat Sofia, satu dia pergi tempat Izzah. Tu tarodud, dia pusing-pusing. Dia pergi sana, pergi sini, pergi sana, pergi sini. Wa taraddudul junubi fil masjidi bi manzilatil lubsi. Orang yang taroddud ni, duk pusing-pusing dalam masjid ni, hukum dia sama seperti dia al-lubsu, berdiam diri. Maka macam mana? Haram lah. Tapi kalau dia cuma sekadar lalu saja, tumpang lalu, bukan dia niat untuk menjadikan masjid itu sebagai jalan lintas, tapi dia lalu saja. Maybe dia nak pergi ambil mop, ataupun dia nak ambil kunci dia yang tertinggal, dia masuk, dia keluar. Tetapi kalau tarodud, dia pergi kat tempat muazzin, lepas tu dia pergi masuk bilik imam, lepas tu dia pergi pusing tengok CCTV, tengok kotak amal, tengok tabung, macam nak, tu tak boleh. Wa kharaja bil masjidi al madarisu wa rubatu, dikecualikan dengan masjid adalah sekolah, madrasah. Ada duduk dalam madrasah walaupun nampak macam masjid, tapi itu tak masuk dalam masjid. Habislah 5 perkara yang diharamkan bagi orang yang junub. Summastarada al-musannifu aidan min ahkamil hadatil akbar ila ahkamil hadatil asghar. Kemudian sebab sayangnya Syekh ini kepada kita, maka dia pun menyelitkan juga min ahkamil hadatil akbar ila ahkamil hadatil asghar. Dah cerita, dah terangkan tentang hadas besar, kemudian beliau menyisipkan juga, menyelitkan juga hukum-hukum terhadap hadas kecil. Faqala, kemudian beliau mengatakan, wa yahrumu, dan diharamkan alal muhdithi hadatsal asghar salah satu asya'a. Sekarang ada 3 perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil.
Apa gaya itu? Yang pertama, as-salatu, solat. Dalam hadas kecil. Tahu kan hadas kecil? Orang tak ada wuduk lah. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selalu dah imun wuduk. Faham dah imun wuduk? Dah imun wuduk ni 24 jam dari wuduk. Orang yang dah imun hadas ni, dia ada kelebihan ni. Nabi SAW dapat mengenal umat daripada begitu hiruk pikuknya pada mahsyar ini dengan bekas wuduk di anggota tubuh umat ini. Maka penting dah imun wuduk. Selalu ada wuduk. Yang kedua, yang pertama tadi solat, yang kedua at-tawaf. Yang ketiga, masul mushaf wa hamluhu, memegang mushaf ataupun membawanya. Wa kadza kharitatun wa sundukun fihi mushafun, sama juga kotak ataupun kotak ataupun bekas yang mana di dalamnya itu ada Al-Quran, maka tak boleh bawa. Kotak isi Quran semua bawa. Tetapi wa yahillu hamluhu, dihalalkan, dibolehkan hamluhu, membawa Al-Quran fi amti'atin, bawa Al-Quran dengan barang-barang. Itu dalam kotak tu ada barang tapi ada Quran. Beg. Contoh Nazmi biasa bawa beg, dalam tu ada fail banyak. Dia tak Quran, dia tak ada wuduk, boleh. Tapi kalau semua Quran tak boleh. Sebab apa? Sebab dia niat bawa Quran. Kalau dia bawa beg, bawa dokumen, dia niat bawa dokumen, dia bawa Quran. Dia niat bawa dokumen tapi ada Quran. Begitu juga wafi tafsirin aksara minal Quran. Tafsir Al-Quran, yang mana tafsir itu dia lebih banyak daripada Al-Quran, maka boleh hamluhu, dia boleh sentuh, dia boleh bawa dia. Boleh bawa Al-Quran tafsir yang mana tafsir itu lebih banyak daripada Al-Quran. Kemudian wala yumna'u al-mubayyizu al-muhdithu min masil mushaf walau kin lidirasatin wa ta'allumin, dan tidak boleh dihalang orang yang dah mumayyiz. Budak yang dah mumayyiz dan dapat membezakan yang mana satu makanan, yang mana satu najis, itu definisi mumayyiz. Al-muhdithu yang hadas min masil mushaf, untuk memegang mushaf. Walauhin, dan papan lidirasatin, untuk belajar, wa ta'allumin, dan untuk membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, untuk belajar Al-Quran ataupun untuk membaca, tapi niat untuk belajar. Maka kalau ada orang yang dah mumayyiz, macam ada budak kecil yang dah mumayyiz, dia tak ada wuduk tetapi dia nak belajar, ada papan, mungkin whiteboard dia tu ada tulisan Quran, boleh dia pegang. Tetapi untuk ta'allam, untuk ta'lim, untuk belajar, kalau dia niat untuk belajar boleh. Maka penting sangat selalu kita ada niat di dalam diri kita. Selagi mana nyawa kita belum berpisah daripada badan, jangan sampai kita buang niat dalam diri kita untuk selalu belajar. Sebab dalam diri seorang pelajar ni, dia ada banyak fadilat, kelebihan, dan orang yang belajar ni jangan kena marah, dan selalu dimaafkan. Belajar untuk YTJT. Mungkin itu saja pada hari ini. InsyaAllah esok kita, alhamdulillah hari ini kita dah selesai Kitabut Taharah. Esok insyaAllah kalau masih panjang umur, kita akan masuk dalam Kitabus Solat, kitab fi ahkamis solat, kitab menerangkan tentang hukum-hukum solat.
Semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita dan kita dapat sama-sama belajar ilmu agama. Saya belajar menyampaikan. Semoga ada yang baik yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang datang dari kelemahan diri saya sendiri. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta maaf kepada antum semua. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli hawlin minal ahwali mubtahim. Ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farwij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lama asrafna fatub alaina taubatan taghsil kulli Haubatan wastur lana al-awrati wa aminir rawati. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lagha asrafna qad lawadu dammanna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.